الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini kita dapat menyambung semula pengajian kita, iaitu berkaitan dengan kisah ataupun cerita-cerita yang diambil daripada Al-Quran. Malam ini satu lagi kisah ataupun cerita yang sangat masyhur dan menarik untuk sama-sama kita dengar dan teladani, mengambil ibrah, pengajaran daripada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Tuan-tuan hadirin mukminin, malam ini kita akan membaca daripada surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 27 hingga 31. Kisah yang akan kita bicarakan ini berkaitan dengan kejadian yang berlaku kepada dua orang anak Adam alaihi salam. Di mana kita nak baca cerita ini? Di manakah Allah menyebut tentang kisah dua orang anak Adam ini? Kita boleh tengok di dalam surah Al-Maidah ayat 27 hingga 31. Tuan-tuan kena ingat 27 hingga 31 dari surah Al-Maidah. Kita tengok sedikit apakah kisah ataupun cerita yang disebut oleh Allah Azza wa Jal di dalam ayat ini. Kita oleh kerana kesempitan waktu, kita akan terus kepada terjemahan ayat. Dan bacakanlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka. Mereka tu siapa? Ahlul kitab, iaitu Yahudi, Kristian. Bacakanlah kepada mereka, ceritakanlah kepada mereka, sampaikanlah berita ini kepada ahli kitab, Yahudi dan Kristian, Nasrani. Kerana kisah dua orang anak Adam ini disebut juga di dalam kitab Taurah dan Injil. Maksudnya golongan ahlul kitab, orang Yahudi, orang Kristian tahu tentang cerita ini. Sebab itu banyak riwayat Israiliyat, cerita yang diambil daripada ahli kitab Bani Israel yang masuk dalam cerita ini. Antaranya apa? Allah tidak sebut walaupun sekali tentang nama kedua orang anak Adam ini. Dalam Quran tak sebut. Di dalam hadis juga Nabi tak sebut.
Tetapi ada riwayat Israiliyat namanya Habil dan Qabil. Tetapi itu bukan nama yang bersumberkan Al-Quran dan bersumberkan hadis. Jadi nama itu tak jadi masalah lah. Tapi untuk kita kata bahawasanya nama anak Adam itu adalah Habil dan Qabil, tak ada sumber yang dia panggil akurat, yang tepat. Betul tak betul? Cuma kita nak sebut tu tak salah lah. Nama dia Habil, nama dia Qabil. Tapi mari mana nama itu? Mari daripada Israiliyat, cerita Yahudi. Okey? Tapi sekali lagi saya akan sebut jugalah, pasal tuan-tuan dah biasa Habil, Qabil, kan? Macam nama Zulaikha, itu pun tak ada dalam Quran. Zulaikha tu tak ada dalam Quran. Dia sebut Imra'atul Aziz, isteri kepada menteri tu, tapi dia tak sebut nama Zulaikha. Itu pun riwayat Israiliyat. Banyaklah nama-nama seperti Bunyamin. Bunyamin ni siapa dia? Adik Nabi Yusuf, pun tak ada dalam Quran. Tapi tak apalah, oleh kerana benda ni berkaitan dengan nama, tak jadi masalah lah, kan? Okey. So malam ni cerita dia tentang Habil dan Qabil. Tengok. Dan bacakanlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka kisah tentang dua orang anak. Tengok, dia sebut dua orang anak, dia tak sebut nama. Iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okey, tuan-tuan dengar, Quran hanya sebut, teks Quran hanya sebut kedua-dua mereka mempersembahkan korban. Okey, tujuan mempersembahkan korban itu adalah untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Apa dia yang mereka persembahkan? Apa yang mereka bagi tu? Tuan-tuan, sekali lagi Al-Quran tak sebut. Tuan-tuan mungkin pernah dengar ada bagi lembu, ada bagi unta, ada bagi kambing, ada bagi tanam-tanaman, buah-buahan. Sebenarnya tak ada dalam Quran. Apakah barang, benda, bahan yang diberi sebagai persembahan? Macam kita buat korban sembelih lembu, kambing. Tetapi apakah yang dipersembahkan oleh kedua orang anak Adam ni? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Cuma ada cerita Yahudi kata sembah apa ni, lembu. Ada kata sembah serahkan kambing, tanam tanaman, buah-buahan. Tapi kita tak tahu sebenarnya dia apa bagi apa. Okey, tu satu lah. Cerita ni memang sonok kan. Apatah lagi kalau cerita yang ditokok tambah. Kalau Quran punya cerita straight to the point. Dua orang anak Adam mempersembahkan kepada Allah, satu diterima, satu lagi tak diterima. Kemudian yang tak diterima tu dengki pada yang satu lagi, dia pun bunuh. Habis cerita. Ringkas. Tak berapa nak seronok lah, pasal kita dengar hak yang tambah-tambah ni. Tuan-tuan mungkin mana pi cerita nak kahwin dengan adik tu? Drama kan? Drama tak ada. Yang kata
nak menikah dengan adik yang kata Iklimah, Labuda, adik dia tak berapa nak cantik, dia tak berapa nak mau. Mai mana? Tak ada pun. Memang tak ada. Bukan tak mau cerita, bukan kerana masa sat, atau bukan kerana nak skip. Memang tak ada. Tapi kalau tengok drama, dia kena ada lah konflik, baru seronok. Tahu tak? Dia kena ada bergaduh, dia kena ada cinta-cinta. So marilah cerita Israiliyat. Kononnya Habil disuruh kahwin dengan Labuda ke, Qabil kahwin dengan Iklimah ke, kemudian tak mau hak tu hitam lah, dia nak kahwin dengan adik sendiri. Mana boleh kahwin dengan adik sendiri? Panjang lah hak tu. Kesemuanya cerita itu tidak sahih. Tapi lama dah kami duk dengar, banyak dah ustaz-ustaz duk cerita. Sebab itu kita kata fakta berbeza dengan cerita. Faktanya Quran, cerita tu banyak lah kan? Okey, kemudian kita sambung balik. So tak betul lah isu nak kahwin. Dan saya pun nak sebut sikit lah pasal kita cerita pasal anak Adam ni. Tuan-tuan biasa dengar tak? Bila Nabi Allah Adam disuruh turun, diusir keluar daripada syurga bersama dengan Hawa, maka Hawa pun beranak. Okey, melahirkan anak. Selalu duk dengar macam mana? Beranak apa? Kembang. Kembang dua-dua ke lagu mana ke. Itu pun cerita yang tidak benar. Al-Quran sebut Hawa melahirkan anak. Daripada Adam dan Hawa itu lahirnya zuriat keturunan manusia. Sebab itu Adam digelar Abul Bashar, bapa manusia. Nabi Ibrahim digelar Abul Anbiya, bapa nabi-nabi. Pasal Nabi Ibrahim keturunan dia banyak jadi nabi. Ishaq, Yaqub, Ismail, Yusuf, Nabi Muhammad, tu semua keturunan Ibrahim tu. So dia bapa nabi-nabi. Adam bapa manusia. Tapi kami duk dengar depa cerita Hawa beranak, dua kembang, dua jadi banyak pinak. Itu pun cerita tambah ke atas. Tak benar. Cuma mereka melahirkan keturunan manusia, betul lah. Tapi bagaimana mereka lahir? Kembang ke? Berapa banyak sekali lahir? Ada pula yang kata bila apa? Lahir mati, lahir mati, lahir mati. Sampai kena ikut syaitan baru tak mati. Itu pun memang syok, tapi tak betul. Banyak tak betul. Hak mana betul? Quran yang betul. So yang kita dengar-dengar tu, ini pentingnya menapis. Sebab itu bukan semua benda yang kita dengar mesti betul. Sebab itu Nabi sebut apa? Kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddith bi kulli ma sami'a. Kafa bil mar'i kadhiban, seseorang itu boleh dituduh sebagai pembohong apabila dia menceritakan semua benda yang dia dengar. Sebab itu Quran mengajar kita bila kita dengar, kita tak boleh sampaikan ke semua yang kita dengar. Satu orang yang bila dia dengar, dia kena tapis. Dia baca, dia kena tapis. Itu adalah orang yang disebut ulul albab, orang yang ada akal. Tapi ini apa yang dapat, apa yang masuk, apa yang dengar, apa yang baca, semua telan, semua percaya. Ini orang yang tak ada filter,
Tak ada penapis. Pasal itu bukan semua cerita yang kita dengar berkaitan dengan agama yang keluar daripada mulut penceramah mesti betul. Tak ada jaminan. Nampak? Termasuklah cerita Nabi Allah Adam dengan Hawa. Dapat tak? Jadi janganlah terkejut. Iqlima tak betul, labuda tak betul, beranak kembang tak sahih. Kan? Banyak lagi, tu baru sikit. Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala tak terima korban salah seorang terima yang seorang lagi. Katanya yang terima tu Habil, yang tak terima tu Qabil. Tapi Quran tak sebutlah. Okey, saya nak sebut sikit apabila kedua-dua anak Adam ini mempersembahkan korban mereka kepada Allah, Allah mengambil dan menerima korban daripada seorang anak Adam, dan Allah reject, tolak yang seorang lagi. Di atas sebab apa? Itu poin yang paling besar. Soalan yang kita kena kaji, kita kena korek, kita kena gali, kita kena tanya, kenapa Allah Ta'ala terima korban A, tak terima korban B? Kenapa Allah hanya ambil korban anak ini tetapi tolak korban anak ini? Kenapa berlaku dua keadaan yang berbeza? Kenapa yang seorang ini diangkat amalannya, yang seorang lagi ini ditolak oleh Allah amalannya? Itu soalan yang Quran nak kita faham. Allah memberikan jawapan kepada cerita itu. Pasal apa tuan-tuan? Kita kena tengok apa Quran sebut. Allah kata, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Itu jawapan dia. Allah tak terima daripada si fulan, Allah terima daripada si fulan, kerana Allah hanya menerima persembahan ibadah yang diberikan oleh orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, sebab itu perkara yang paling ditakuti oleh kita yang melakukan ibadah adalah persoalan sama ada Allah terima ataupun tidak amal yang kita buat. Soal salat, soal orang buat ibadat, semua orang boleh buat. Sebab itu kita tengok dari sudut melakukan ibadah, dari sudut melakukan perintah Allah, banyak manusia boleh buat. Boleh kata semua orang boleh buat. Tetapi persoalan yang paling dibimbangi oleh Allah ke atas kita, yang mana bukan sahaja kita yang buat ibadat ni kena rasa, Nabi-Nabi pun rasa. Apa dia tuan-tuan? Kita bimbang segala penat lelah kita, jerih payah kita, tunduk bangun kita tak diterima oleh Allah. Sebab itu pernahkah tuan-tuan baca doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Quran cerita menarik doa Ibrahim. Nabi Ibrahim buat apa? Yang popular, yang tuan-tuan tahu. Yang ni betul, yang betul punya, bukan Israeliat. Buat apa? Apa dia yang Ibrahim bina, yang kita semua hari ini menghadap ke arahnya? Jasa besar Ibrahim. Ada orang kata Adam yang buat, ada orang kata Nuh yang buat. Quran hanya sebut Ibrahim buat. Apa dia? Kaabah. Walaupun para ulama muarrikh, ahli sejarah,
Berbeza pandangan siapa yang buat Kaabah. Nombor satu, pertama, siapa yang membina. Banyak pandangan di kalangan para ulama, tetapi apabila kita tengok Quran, yang buat Kaabah nombor satu, yang mula-mula bina Kaabah, Ibrahim alaihissalam. Dia buat dengan siapa? Dia buat dengan anak dia Ismail. Sebab itu tuan-tuan, kita pergi Mekah, kita akan tengok apa dekat Kaabah? Maqam. Apa dia maksud maqam? Maqam Ibrahim tu apa dia? Tapak kaki Ibrahim masa dia bina Kaabah. Bukan maqam tu kubur. Dia kata pasal apa Nabi Ibrahim ni pendek, kecil ya? Yang tu bukan kubur dia. Okey tuan-tuan, pertama, kubur-kubur ni pun satu bab juga. Kubur Nabi, bila sebut kita kubur kan, kubur Nabi ni, pertama tuan-tuan kena ingat, tak ada satu bukti yang sahih di mana Nabi-Nabi ditanam. Cuma tuan-tuan kena ingat, ingat. Para Nabi, kubur mereka di mana? Siapa boleh jawab soalan ni, tera. Tapi kebanyakannya boleh jawab, cuma segan nak jawab. Sebab apa? Kami tak mau riak. Ini bagus. Sebab ada orang dia duk habang kata dia tahu. Dia duk kata dia tahu kan. Kita tak apalah, biar orang nampak tak tahu tak apa kan. Kubur Nabi ni di mana? Tadi ustaz kata tak tahu. Okey, betul lah, tak tahu. Tapi saya nak habaq satu ya. Para Nabi, kubur mereka ditetapkan oleh Allah di tempat mereka wafat. Faham tak maksud saya? Di mana Nabi itu wafat, di situlah dia dikebumikan. Macamlah yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia dikebumikan di dalam rumah Aisyah? Kerana di situlah dia wafat. Yang tuan-tuan tengok tu, yang tepi Masjid Nabawi, yang sekarang ni dalam Masjid Nabawi tu, asalnya rumah Aisyah. Rumah Aisyah. Sebab itu Nabi wafat, tanam situ, pasal meninggal di situ. Meninggal pula atas reba Aisyah, atas pangkuan Aisyah. Lepas tu siapa lagi yang tanam di situ? Tanam dalam rumah, dikebumikan dalam rumah tu. Tuan-tuan takkan lupa. Dia terlupa lama tak pergi Mekah. Mula kita bagi salam dekat Nabi, lepas tu Abu Bakar dikebumikan di situ. Lepas tu Umar, betul tak? Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Assalamualaikum ya Abu Bakrin ya Umar, kan? Tuan-tuan, saya nak sebut sikit lah. Cerita kan. Tapi cerita betul. Tempat Abu Bakar sebenarnya reserve untuk Aisyah. Nabi, Abu Bakar, Aisyah. Tetapi Umar request, Umar minta untuk dia dikebumikan di situ. Nampak tuan? Asalnya rumah siapa? Sebab itu Umar pergi minta izin, hantar wakil minta izin untuk dia dikebumikan di situ. Tuan-tuan, Aisyah kata apa? Aisyah kata, sebelum Umar dikebumikan di situ, dia tak berapalah nak jaga aurat sangat. Sebab apa? Sebab apa dia tak jaga aurat sangat? Sebab yang ada di situ Rasulullah. Keduanya Abu Bakar dengan Aisyah macam mana? Pak dengan anak. Okeylah aurat.
Tetapi setelah Umar dikemumikan, disemadikan di situ, dia rasa macam ada orang asing lah rumah tu. Dia segan lah, dia jaga aurat dia. Saya nak ceritanya tuan-tuan, yang sahih, yang betul, yang benar, satu saja kubur yang memang clear, riwayat tepat, kubur Nabi. Kubur Nabi lain rata ceruk. Sebab itu saya kata, kalau Perlis ni kurang tempat menarik untuk dilawati, kita bohong pilah kata kubur Nabi Ilyas di Padang Besar. Bohong pilah, bukan depa tahu. Macam mana nak bagi depa percaya? Buat bagi panjang, buat bagi pelik sikit lah. Kubur siapa ni? Ilyas. Wih, sakan Nabi Ilyas sampai ke Padang Besar? Tak ada yang mustahil di sisi Allah. Betul tak? Boleh tak kita buat itu? Maka ramai menjadi satu pelancongan, produk pelancongan kepada Perlis adanya, kan? Sebelum ni kan ada orang mengaku Nabi Adam sampai di Gunung Jerai. Kalau Adam boleh sampai di Gunung Jerai, tak peliklah Nabi Ilyas nak sampai Padang Besar. Biasalah. ATS pun ada Padang Besar tu. Sebab tu orang kata alang-alang nak bohong biar betul-betul bohong. Macam mana saya kata Nabi Ilyas ada di Padang Besar tuan-tuan gelak, tiba-tiba ada satu orang syekh besar, kononnya lah, dia kata apa? Nabi Adam turun di Gunung Jerai, orang boleh percaya? Pasal apa? Pasal kita diajar untuk tapis maklumat. Yang lain tuan-tuan tak payah duk pi lah. Kubur Nabi Nuh, Nabi Syuaib, kubur Nabi ni rata ceruk kubur. Dan tak ada hadis suruh kita pi cari kubur Nabi-Nabi ni. Yang dia suruh ziarah kubur untuk ingat mati. Kadang-kadang satu Nabi tu seorang ya, kubur 20. Kubur 20. Semua pakat mengaku. Maka itu antara benda yang kita. So itu bukan kubur Nabi Ibrahim, itu makam, tapak kaki dia. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kau ambillah tempat tapak kaki Ibrahim itu untuk salat. Pasal itu lepas habis orang tawaf, kita salat di belakang 2 rakaat. Betul tak? Rakaat pertama baca qul ya, rakaat kedua baca qul huwallah. Itu adalah sunnah. Saya nak ceritanya, selepas Nabi Ibrahim buat Kaabah, dia baca apa? Tuan-tuan pun lepas buat satu ibadat, baca doa ni. Doa dia pendek, bukan panjang, sikit ya. Doa Nabi-Nabi ni pendek ya, tak panjang, sikit ya. Setelah selesai, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, Quran sebut. Dan ingatlah ketika mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail qawa'ida minal bait, mereka mengangkat tiang qawa'id buat binaan Kaabah. Sebab itu Nabi kata apa? Kaabah yang ada sekarang tak sama macam Nabi Ibrahim buat. Dulu Nabi Ibrahim punya Kaabah ada 2 pintu. Ada 2 pintu. Sekarang ada 1 pintu. Dulu besar sikit. Sebab dia masuk sekali dengan apa? Hijir Ismail tu. Sebab itu Aisyah minta nak salat dalam Kaabah. Nabi kata pergi salat dalam hijir Ismail. Macam salat dalam Kaabah. Asalnya dia lengkung masuk. Tapi Reban buat okey. Ni pun bagus juga cerita Kaabah ni. Lepas Reban, mereka buat balik. Tapi pasal apa kecil? Pasal apa mereka tak buat besar? Tuan-tuan, ni kita kena tiru ni. Perangai ni bagus. Arab jahiliah tu, yang kafir tu, yang bina Kaabah, pasal apa mereka tak boleh buat besar? Mereka buat kutipan derma. Tapi pasal apa tak boleh kutip banyak? Dia letak satu syarat. Bagus jahiliah ni bagus tak? Bagus tentu lah.
Sesiapa yang nak sumbang, derma, sedekah untuk membina Kaabah, hendaklah memberi daripada harta yang halal. Harta haram jangan duk bagi. Dia syaratkan pula macam tu. Duit yang nak bagi buat Kaabah ni, duit yang patuh syariah, duit halal. Duit haram jangan duk bagi. Duit halal banyak mana sangat. Duit depa duit banyak, duit bawah meja duit riba, duit judi, duit zina apa semua kan. So berapa kali dah rebang Kaabah tu, tak ada masalah lah kan, buat balik. Tapi saya nak cerita doa Nabi Ibrahim ni. Dia angkat tangan, dia doa, Rabbana taqabbal minna. Doa dia sangat dalam, sangat menyentuh hati kita. Kita kadang-kadang salat tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi. Sat lagi pun kita nak salat, kita balik rumah, kita duduk atas kerusi, kita mesti terfikir yang kita salat daripada pagi tadi. Subuh kita mari masjid, zuhur mari masjid, lepas tu esok kita nak semayang balik. Banyak amalan yang kita buat. Soalan yang besar, soalan yang paling penting yang Ibrahim ajar kita, apakah apa yang kita buat itu Tuhan terima? Tuan-tuan tahu tak? Sebab itu kalau tuan-tuan tengok mana Jabatan Mufti punya zikir tu, salah satu daripada doa yang dimasukkan dalam tu doa apa? Zikir lepas salat, baca tak? Apa doa dia? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala. Wa amalan mutaqabbala. Doa yang kita baca setiap kali lepas salat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, yang berguna, yang membawa kita takut kepada Allah. Rizqan tayyiba, rezeki yang baik, yang halal, yang berkat. Wa amalan mutaqabbala, salat yang diterima, doa yang diterima, sedekah yang diterima. Nabi Ibrahim kata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Baca doa ni tuan-tuan. Tuan-tuan buh duit dalam tabung, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tuan-tuan habis salat tahajud, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tuan-tuan habis baca Quran kan, Sadaqallahul azim. Tuan-tuan nak tutup mushaf, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tuan-tuan buat sedekah, tuan-tuan buat haji, buat umrah, buat ibadat, tutup ibadat itu, sudahi ibadat itu, akhiri amalan itu dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan, terimalah segala apa yang kami buat, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi Allah Ibrahim buat Kaabah atas titah perintah Allah. Allah yang suruh, Allah yang perintah. Dia bimbang sia-sia apa yang dia buat. Kita takkan tak rasa, takkan kita confident. Wisakan saya ni kalau mati ni, tunggu nak pilih syurga mana saja, masuk tu tetap dah. Jangan tuan-tuan, calon orang lain kat sumpah pun ada. Benda lagi tak tentu, tak ada jaminan ni, jangan duk buat pasal. Bertunang dengan orang lain, mai hari akad nikah, muka lain. Pasal apa? Hak yang tunang tu lari malam. Selagi tak ada jaminan, selagi tak jejak kaki di atas lantai syurga, tak ada satu jaminan kita akan diterima oleh Allah. Ibrahim Abul Anbiya, yang kita doa dalam salawat, kama sallaita ala Ibrahim, dia pun bimbang amalan dia ditolak. Allahu Akbar. Tuan-tuan, so Allah kata apa?
dia hanya menerima daripada orang-orang yang bertakwa. So yang dia terima tu yang bertakwa. Yang dia tak terima tu siapa dia? Yang tak bertakwa. Pasal itu Allah sebut, Nabi kata innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Nabi kata apa? Innallaha tayyibun, Allah itu maha baik. La yaqbalu illa tayyiba, Allah tak terima melainkan daripada benda yang baik. Sebab itu Nabi doa, Nabi cerita satu orang, rajulun ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama'. Satu orang laki-laki yutilus safar, dia berjalan jauh, rambut kusut masai, musafir ni, dia angkat tangan doa, ya Rab, ya Rab. Tapi Allah terima tak doa dia? Tak terima. Nabi kata rajulun yutilus safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama', ya Rab, ya Rab, ya Rab. Tapi Nabi kata mat'amuhu haram, makanan dia haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, semua yang masuk ke mulut dia daripada sumber yang haram. Macam mana doa tu nak naik? Allah tak terima mulut yang kotor berdoa kepada dia. So ini kita kena ambil maklumat. Okey, pendekkan cerita, tak ada masa lagi. So yang tak terima tu, Qabil tu, Qabil ke Habil tak apalah, yang tak terima tu, dia jadi macam mana? Tuan-tuan baca tak? Dia tengok saudara dia diterima, dia tak diterima, dia timbul satu sikap dengki. Sebab itu kalau tuan-tuan baca pengajaran yang paling besar yang disebut oleh para mufassir, ulama tafsir, pengajaran tentang Habil dan Qabil ini adalah sifat hasad, bermusuh di antara dua beradik manusia. Betul tak? Bila dia tengok kawan tu diterima, dia tak terima. Bukan, tuan-tuan, yang tentukan siapa yang terima tak terima ni Allah. Dia kata apa? Dia kata aku nak bunuh hang, la aqtulannak, aku nak bunuh hang. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia dengki. Saya nak sebut sikit lah berkaitan dengan dengki ni. Boleh? Kita ada 2 minit. Tak apa, tak dan kita azal lah. Dengki ni menariknya, dia muncul, kata bukan Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan sebahagian ulama lain kata, dengki ni macam selalu saya sebut, dia muncul di kalangan grup yang sama. Macam saya bagi contoh kan, wanita akan dengki sesama wanita, orang meniaga akan dengki dengan orang meniaga, dia tak dengki dengan orang makan gaji. Sebab itu adik-beradik dia akan dengki sesama adik-beradik. Dengki muncul di kalangan kelompok yang sama, seperti kita baca dalam kisah Nabi Yaqub. Munculnya dengki di kalangan anak-anak Nabi Yaqub. Kita azan dulu. Sekejap lagi saya nak sentuh sikit ni soal bagaimana munculnya dengki di antara dua beradik ni. Allahu ta'ala a'lam. Allah
Bismillah. Okey tuan-tuan, dengki ni pertama maksud dia kita tak boleh tengok satu nikmat yang Allah bagi pada kawan tu lebih pada kita. Saya bagi contoh mudah lah. Di kalangan isteri-isteri Nabi, mereka akan cemburu sesama mereka sebab mereka bersaing untuk mendapatkan kasih Nabi. Faham? Semua isteri Nabi, tapi mereka bersaing sesama mereka tu. Kata apa? Lawan duduk ni lah, pasal mereka semua ni sama nak cari cinta Nabi. Sebab tu kadang-kadang bila Nabi duk sebut nama Khadijah, Aisyah kata tak ada nama orang lain kau nak sebut, dia ada macam marah sikit lah. Pasal tu manusia ni kalau baik macam mana pun, bila dia bersaing, kita tak boleh pakai cakap orang yang bersaing tu. Tuan-tuan nampak? Pasal itu Al-Imam Az-Zahabi dia kata apa? Kalamul aqran yutwa wala yurwa. Yutwa ni lipat. Wala yurwa, tidak. Maksudnya macam ni ya. Kalau kita nak dengar pendapat yang benar, kita pergi jangan tanya musuh dia. Pasal musuh ni dia bersaing, dia akan cerita buruk kawan tu. Pasal tu Az-Zahabi kata kalamul aqran, pendapat orang yang bersaing, berlawan ni, yutwa wala yurwa, kita dengar tapi kita tak ambil. Sebab mereka ni ada perselisihan. Itu pasal tu bahaya persaingan ni. Tuan-tuan, kita mestilah didik diri kita ni supaya bila tengok ada orang lain dapat nikmat, kita tak payahlah dengki. Kita harap, kita rasa Allah kurnia. Tuan-tuan, rezeki manusia ni semua Allah dah tulis. Nabi kata apa?
Saya tengok tuan-tuan senang, lebih sikit pada saya percaya satu ya. Kita semua percaya satu ya. Allah telah tulis rezeki kita dan kita tak akan mati sehinggalah diselesaikan rezeki itu. Tuan-tuan percaya yang tu cukup. Tuan-tuan tengok kawan tu lebih, tuan-tuan jangan main-main. Saya bagi contoh senang lah. Di kalangan penceramah ni, dia akan dengki kat siapa? Ha? Saya penceramah ni, saya akan dengki kat siapa? Saya tak akan dengki kat tuan-tuan, tapi saya akan dengki kat penceramah juga. Apatah lagi kalau penceramah tu ramai pula orang pergi dengar dia, atau ramai orang suka kat dia. Oh, lagi saya berbulu. Maka nak bagi orang dengar saya nak kena peleceh kawan tu. Piduk dengar apa lah, bukan boleh pakai tu. Aku kenal lama dia tu, tak boleh pakai tu. Siapa dia yang boleh pakai? Akulah yang boleh pakai. Ini iblis punya perangai. Lepas tu tuan-tuan tak boleh tanya saya. Saya jangan main-main. Dia kata, tak, kalau ustaz, manusia, insan. Hatta anak-anak Nabi pun berselisih. Anak-anak Nabi Yaqub yang keluar daripada sepusat sepusin berdengki sesama mereka. Sebab itu apabila Nabi Yusuf mimpi, pak dia kata apa? Jangan duk cerita kat adik-beradik mereka dengki. Pasal itu tuan-tuan jaga-jaga. Kita tanya Tok Imam satu. Tok Imam satu macam mana? Tok Imam baru. Dia Tok Imam satu, dia dah lama dah, dia berkhidmat. Mai Tok Imam baru, Tok Imam dua lah. Dia tahu macam mana Tok Imam? Imam baru kita baca sedap, suara apa okey? Dia pun jawab lah. Dia kata suara sedap lah, tapi panjang pendek tak jaga. Ada juga dia nak tanya tu. Tu ke Tok Imam? Pasal Tok Imam satu, dia akan bersaing dengan Tok Bilal. Tak, dia tak bersaing dengan Tok Bilal. Tok Imam akan bersaing sama-sama Tok Imam. So nak bagi nampak Tok Imam satu hebat, macam saya hebat, saya mau angkat diri saya, dalam masa yang sama tak padan angkat, mau tenyih satu lagi. Macam mana ustaz baru tu dia duduk ceramah, dia kata hebat juga. Hebat apa? Mengantuk habis orang duduk dengar ceramah dia, bukan ada siapa pun, tiang banyak pada orang. Ini tuan-tuan kena perasan, dia panggil strategi serampang dua mata. Dalam duk peleceh, pelekeh, tenyih orang, kita mau angkat diri kita. Lepas tu duk buat-buat tawaduk pula kat belakang. Saya ni tak ada apa, tapi kalau saya ceramah parking sampai ke belakang. Dalam duk tak ada apa, dia angkat sikit. Saya ni tak ada apalah tuan-tuan, tak ada apalah saya ni, bukan ada apa, ada lidah dengan gigi saja, tapi tiap-tiap malam tak menang ceramah. Sebab itu tuan-tuan, saya dan kita semua, kita bila bercakap tentang agama ni, kita nak ajar orang kepada kita ke, atau nak ajar orang kepada Tuhan dan Rasul? Sekarang bila kita cerita tu, Allah dengan Rasul tu ada 2 kali, diri dia 20 kali dah sebut. Ada satu penceramah, dia ceramah lamalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, saya ni sebelum lahir saya tak dan hadis lagi saya dah. Saya ni sebelum beranak, mak saya dah mimpi bulan jatuh ke riba. Lepas tu dia mengandung saya lah. Allah. Kita kata hang nak suruh angkat, nak suruh kita takjub diri dia ke, atau nak apatah lagi tuan-tuan, dalam ceramah boleh sebut ni, dia kata orang lain mengaji tak jumpa, orang lain mengaji tak ada. Mengaji tak jumpa, mengaji tak ada, nak kena tanya dia baru ada. Tuan-tuan, hebat tak kawan tu? Hebat tak tuan-tuan?
Hebat lah, orang lain tak jumpa, dia jumpa. Tuan-tuan, kalau saya ceramah lagu tu, saya ingat muntah ke darah, tuan-tuan. Tuan-tuan, lampalih ni saya ingat saya saja yang ceramah orang tak lena ni. Saya saja yang ceramah sedap ni. Mana ustaz tak tahu, mukadimah orang mangkit balik dah. Saya lah. Tuan-tuan mau kata ni cerita Nabi lah. Mau kalau nak cerita ustaz, cerita di kedai kopi lah. Lepas tu pasal tu dengki ni pasal apa, tuan-tuan? Yang tuan-tuan pun sikit-sikit kan, mau kawan tu tak dengki kan, dia sikit-sikit nama kawan tu, yang nama dia tak sebut pun, sembang dengan dia, tak angin kawan tu. Faham ke tak? Contoh macam ni, Tok Imam, tuan-tuan sembang dengan Tok Imam satu, tapi duk puji Tok Imam dua. Tok Imam dua, Tok Imam dua, Tok Imam dua, Tok Imam dua. Yang duk sembang tu Tok Imam satu. Habis lah. So orang duk angkat tokoh ni, duk angkat nama ni, duk rojok tokoh ni, yang dia tu orang kuih ke tepi. Angin lah kawan. Tuan-tuan, balik cerita kita, cerita apa ni? Kita cerita anak Adam tadi. Okey, balik cerita anak Adam. So anak Adam ni dia dengki. Pasal tu dalam agama dia tak bagi kita lebihkan anak ni, sama-sama anak ni dia berdengki kot, tak boleh. Tuan-tuan kalau nak layan anak bagi sama ya. Satu hari ada orang bagi dekat anak dia khadam. Bagi anak dia khadam lah. Tak bagi dekat anak lain. Tak adil lah. Sayang anak lebih tak apa, tapi jangan tunjuk. Anak tu report kat Nabi, pak dia bagi khadam kat kawan tu, tak bagi dekat dia. Nabi panggil si bapak tu, dia kata, hang pasal apa tak bagi dekat dia? Nak bagi ke tak mau bagi? Dia tak bagi. Nabi kata, kalau tak bagi semua, jangan bagi langsung. Pasal kalau kita bagi dekat dia, sat lagi kawan tu tak puas hati. Nampak? So kena adil. Tapi yang ni Allah Ta'ala berhak, dia suka lah nak ambil kat siapa, dan dia ambil hanya orang yang ikhlas. Kita tak boleh petikai Allah, tapi kita bila dengan anak-anak kena adil. Kita sayang anak-anak mesti lebih punya kan. Tuan-tuan bisa dengar tak cerita Juha ke Pak Pandiak, saya pun tak ingat. Arab dia ada cerita Juha, cerita lawak lah. Melayu Pak Pandiak. Selalu tak kalau tuan-tuan yang menikah banyak ni mesti tanya, dia tak abang sayang saya ke abang sayang bini nombor 2? Hang tanya apa dua-dua aku sayang hang apa aku sayang yang pertama aku dunia aku kenal dengan hang, susah dengan hang. Kok nu kemudian sikit tanya nombor 2, tanya mestilah aku sayang hang muda, yang nu lama dah jemu dah. Tapi ataupun dia kata sayang sama lah. Juha tanya, dia kata bini Juha tanya, ataupun bini Pak Pandiak ya. Dia kata kalau kami dua-dua jatuh dalam sungai ni, abang nak pergi sambut siapa? Tadi abang kata abang sayang. Sayang ni satu benda kita tak boleh adil tau, perasaan. Tapi jangan tunjuk. Pasal dia boleh menimbulkan dengki. Dia tengok bini tua, dia kata hang jurulatih renang. Boleh berenang ke diri ya. Pergi selamat yang muda. Artinya kasih sayang ni tak boleh adil. Pasal itu Quran kata fa in khiftum alla ta'dilun. Kalau engkau tak boleh berlaku adil dari sudut apa? Nafkah, bukan adil dari sudut kasih sayang. Okey, pendek cerita. So fatawwa'at lahu nafsuh. Quran kata nafsu yang ada dalam diri anak Adam, nafsu dalam diri kita, dia telah tunduk kepada nafsu jahat itu. Qatla akhi faqatalahu. Didorong oleh nafsu yang jahat. Pasal itu tuan-tuan, dalam diri kita ada nafsu yang baik, ada nafsu yang jahat. Allah tak suruh kita buang nafsu, Allah suruh kita didik nafsu. So dalam kes ni, anak Adam yang Allah tolak korban dia itu taat kepada nafsu yang jahat. Dia bunuh saudara dia. Sebab itu Nabi kata, sesiapa sahaja yang bunuh orang, sesiapa sahaja yang bunuh manusia,
dosa itu akan ditanggung oleh anak Adam yang pertama. Tapi kita duk ajak, siapa buat dosa dia yang tanggung sendiri. Kenapa kita bunuh orang dia pun dapat saham? Kerana dialah manusia pertama yang tunjuk contoh tak baik tu dan orang ikut. Jadi sebab itu siapa-siapa yang jadi contoh pada benda yang tak elok, jika ada orang ikut, dia pun bersubahat di atas kejahatan itu. Dia macam mana hang boleh jadi kawak ni? Pandai buka pintu tak ada kunci. Pak saya ajak, dulu dia kawak juga tapi dia bertaubat dah. Dia turun ilmu tu kat saya. Oh, hebat. Sakanah. Saya mewarisi kekawakan dia. Oh. Pak dia dapat dah saham. Pak dia kata tak, saya dah bertaubat main masjid dah. Saya ajak dia punya pasal. Hang yang tunjuk contoh. Pasal itu Nabi kata man sanna fil Islam, siapa yang tunjuk contoh yang tak baik, orang ikut, dosa itu atas dia. So tuan-tuan, tapi kalau dia belajar ke diri, dia punya pasal. Dan akhir sekali pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Adam dan anak-anak dia ini, apabila dia bunuh, dia tak tahu macam mana nak ke bumi. Tu yang kata dia tanggung 100 tahun ke 1000 tahun, ini pun cerita palsu. Tak tahulah nak tanam macam mana, pasal dia yang bunuh. Tak tahu nak buat lagu mana, nak bakar ke, nak tanam ke apa ke. Dia pun bawa lah manyak tu. Berapa lama dia bawa? 100 tahun, 1000 tahun usung. Yang kita pun dengar percaya. Manyak mati pagi, petang pun busuk dah. Ini 100 tahun takkan tak busuk. Macam mana tak reput manyak tu? Tak reput, dia awet. Dia pandai campur. Tak betul. Lepas-lepas dia bunuh, Allah Ta'ala nak tunjuk kata jahilnya dia itu, lemahnya dia tu, dia tak tahu nak buat macam mana. Allah hantar dalam akhir ayat itu burung gagak, berkelai, mati, kemudian korek, tanam. Dia manusia ni, manusia. Dia kata, teruk aku. Cerdik lagi burung tu. Lepas tu dia pun tanam. Tuan-tuan, apa pengajaran yang kita boleh ambil? Manusia yang jahil disokong oleh hasad dengki yang kotor, kemudian tunduk pada tuntutan nafsu yang jahat, akhirnya memberikan natijah yang buruk. Kita akan sentiasa bertarung perasaan jahat dan baik dalam diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Selagi mana tuan-tuan hidup, saya hidup ni, pertarungan antara jahat dengan baik itu akan berlaku. Rasa nak buat jahat tu akan ada, dorongan untuk buat jahat itu akan ada. Kita akan bertempur dengannya. Jadi bila kita duk teringat nak mengata orang tu, astagfirullah. Kalau orang tu buruk, kita pun ada buruk. Kalau orang tu ada aib, kita pun ada aib. Kan? Dia masalah mikrofon ni yang bahaya ni. Kan? Jadi hadirin mukminin, ambillah pengajaran dua orang anak Adam sebagai panduan hidup kita. Apabila kita rasa dengki, tengoklah nikmat yang Allah bagi kat kita, yang Allah tak bagi dekat orang lain. Kalau kita rasa kita ada lebih, kita rasa kita boleh hafal ayat, boleh hafal nombor, toh orang lain boleh hafal lebih pada tu. Kan? Tak payahlah kita nak rasa besar, nak pelekeh orang, tak perlu. Pasal apa kita nak pelekeh orang? Nak peleceh orang? Nak hina orang? Sebab kita nak habaq kita hebat? Kita rasa kita hebat, macam iblis, dia rasa dia hebat, tapi sebenarnya dengan kehebatan itu menyebabkan terpelanting keluar daripada syurga. Pasal apa hang keluar pada syurga? Pasal aku hebat lah. Hebat sungguh. Hadirin mukminin, kita belajar daripada kisah ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.